Ya, HQ, insyaAllah. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Di sepanjang zaman tidak pernah ada seorang ulama berkata, ya, inilah tafsir ayat-ayat Allah yang saya sampaikan. Jangan lagi mentafsirkan apa-apa tentang ayat Allah melainkan berpandukan tafsir saya. Tidak ada ulama yang menyatakan bahawasanya aktiviti tafsir sudah selesai. Apakah tafsir? Anda menulis midad, mad, anda menulis apa yang anda rasa, apa yang anda faham tentang ayat-ayat Allah pada suasana zaman yang anda hadapi. Okay, bye. Assalamualaikum. Sesiapa yang berusaha untuk menunaikan hajat saudaranya, sesungguhnya Allah akan menunaikan hajatnya juga. Sesiapa yang melepaskan satu kesusahan yang menimpa seorang Muslim, Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan di hari kiamat. Sesiapa yang menutup keburukan seorang Muslim, Allah akan menutup keburukannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sentiasa bersama berkongsi info terkini, pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10 hingga 1 hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bila nur melimpah di hati manusia itu bangun dari alam kegelapan ibarat mata yang berseri
untuk agama kebenaran. Bila nur melimpah di hati manusia itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri. Dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri, ibarat mata yang berseri. Dalam berbagai riwayat hadis dilaporkan bahawa Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah di masjidnya, baginda akan berdiri di atas sepotong batang pohon tamar yang dikhaskan untuknya. Setelah beberapa lama, seorang sahabat mulia radhiyallahu anhu menawarkan untuk menukang sebuah mimbar tempat junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Tawaran itu dikabulkan. Lalu sebuah mimbar bertangga 3 atau 4 dikerjakan untuk mengganti batang pohon tamar. Setelah mimbar itu siap, junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa lebih selesa. Lalu baginda pun mula meninggalkan batang pohon tamar dan menggunakan mimbar yang disediakan untuknya. Apabila itu berlaku, kedengaranlah di dalam Masjid Nabawi suara ratap tangis seperti unta betina meratapi anaknya. Suara ratapan itu kedengaran di seluruh ruang masjid dan amat menyayat hati. Rupa-rupanya ia adalah suara batang pohon tamar yang hibah kerana ditinggal junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila menyedarinya, maka ramailah sahabat yang menangis. Batang pohon tamar itu terus menangis hinggalah junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya dan memeluknya. Lalu diamlah ia. Baginda kemudian bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, law lam altazimhu, lam yazal hakadha ila yaumil qiyamah, tahazzunan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Demi Tuhan yang jiwaku dalam genggamannya, jika aku tidak datang memeluk batang pohon tamar ini, nescaya ia akan terus begini hingga ke hari kiamat kerana hibah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kerinduan batang pohon tamar kepada junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali Sayyidina Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu menceritakan kisah ini, beliau akan menangis dan mengujar, "Wahai manusia para hamba Allah, sepotong kayu meratap hibah, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana tahu siapa baginda itu. Selayaknya kamu sekalian lebih patut untuk rindu menemuinya." Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvel Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvel Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvel Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvel Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvel Care akan terus-menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvel Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvel Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber,
ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvelcare sekarang, wakil dari Marvelcare akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017 388 9555. Jangan bertangguh lagi, 017 388 9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga, Marvelcare adalah jawapannya. Baklah 91.5 FM. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Setiap hari pasti kita akan bertemu dengan sahabat kita. Kita juga akan melihat wajah jiran kita pagi dan petang. Apakah kata Nabi kepada sahabat kita? Dan apakah pula kata baginda terhadap jiran kita? Dengarkan pesanan dari Nabi yang amat mengasihi kebaikan umatnya. Kata baginda, khairul ashab khairuhum li sahibih wa khairul jiran khairuhum li jarih. Sebaik-baik kawan sahabat, kata Nabi, ialah kawan sahabat yang berbakti kepada kawannya atau sahabatnya. Dan sebaik-baik jiran ialah jiran yang berbuat baik kepada jirannya. Al-Quran adalah pelengkap kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentang fahaman dan cara hidup Arab jahiliyah. Ia merupakan kitab yang menjelaskan hakikat agama Allah yang membawa manusia keluar daripada kesesatan kepada hidayah kebenaran. Bacalah Al-Quran. Dengannya kita akan dapat kefahaman dan seterusnya dapat kita amalkan agar kita berjaya di dunia
dan di hari akhirat. Bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur menerusi rancangan Tadabbur bersiaran setiap hari Jumaat jam 11.15 pagi. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Syukur kita nak teruskan lagi rancangan ilmiah kita di Radio IKIM. Nak bawakan dan ikuti rancangan Tadabbur. Jom sama-sama juga nak ajak anda untuk berada di ruangan platform media sosial IKIM. Di YouTube IKIM, juga di Facebook IKIM. Kita sedang bersiaran langsung di situ. Okey. Menerusi perkongsian kita yang kedua, kita punya program kita untuk hari Jumaat ni, kita ada rancangan Tadabbur. Jom kita nak kenal-kenal lagi, nak dengarkan lagi perkongsian bersama-sama dengan tetamu kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur yang dah pun ada bersama kita dekat sini. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Doktor? Baik, alhamdulillah, syukur. Masya-Allah. Syafiq, apa khabar? Seadanya. Kan? Alhamdulillah. Tapi kalau saya ni mungkin seorang-seorang kat IKIM je kot. Kalau tanya doktor, macam mana pusat pengajian ilmunya, okey kah semua? Semua okey, Alhamdulillah. Kan itu yang seronok tu kan. Sebab doktor sendiri yang memang sentiasa bawakan lagi kelas-kelas pengajiannya dekat sana. Kita doakanlah semoga pelajar-pelajar semua pun dapat tenang-tenang dan meneruskan pengajian Al-Quran di sana doktor. InsyaAllah. Nak pergi ziarah ni bila ni? Kena rancang. Kena buat rancang ni. Rancangan, Allah, kita sambut di sana. Amin, 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 insyaAllah. Doktor, terima kasih doktor. Sebab kita nak sambung lagi untuk Tadabbur kita kali ini. Jom kita buka Quran sama-sama. Kita nak dengar, hayati, faham, teruskan amal. Itu konsep Tadabbur ni. Okey. Dan untuk pertemuan kali ini, kita nak tadabbur surah At-Tariq. Jom doktor, kita nak mulakan sedikit mukadimah dalam surah ini dan selepas itu kita akan tadabbur sama-sama. Silakan doktor. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Yang dimuliakan lagi dikasihi DJ Syafiq dan seterusnya kepada para pendengar IKIM FM. Betul. Dan juga yang boleh saksikan kita di live di FB. Ramai dah masuk ni doktor. Alhamdulillah. Kan? Puan Zuraida, Puan Rosni dah masuk. Isyamuddin, Abdul Majid. Masuk cepat. Syarifah boleh Kasim. Komen siap-siap ni kat mana dengar kita ni. Alhamdulillah. Mana tahu orang Rawang dengar ke. Ya, betul. Jadi kita ucapkan Masya-Allah kan. Kita ucapkan Waalaikumsalam. Sebab ada yang bagi salam, betul, kita ucapkan Waalaikumsalam kepada sahabat-sahabat kita yang dah mula masuk ke dalam ruangan live kita ni. Betul, kan? Insya-Allah. Baik. Hari ini kita akan bincang-bincangkan tentang surah At-Tariq, surah At-Tariq yang bermaksud sesuatu yang datang di malam hari, ataupun dinisbahkan kepada bintang. Bintang-bintang yang ada buruj pun bintang ada juga kaitan tu kan. Tapi di sini ada kaitannya dengan At-Tariq. Jadi kalau kita tengokkan surah At-Tariq ini adalah merupakan surah yang dikatakan surah yang nak menjelaskan tentang hal ehwal kejadian manusia dan juga tentang kebangkitan kita nanti di hari akhirat, serta dengan sesuatu yang nak menegaskan tentang kebenaran wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kita lihatkan dalam satu hadis riwayat daripada Imam An-Nasa'i, dia telah mengatakan bahawa satu ketika dikatakan Muaz salat maghrib menjadi imam kaumnya dengan baca surah Al-Baqarah dan surah Nisa. Panjang surah itu Maka di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya dan bersabda kepadanya, "Hai Muaz, apakah engkau suka orang menimbulkan fitnah terhadap engkau?" Maka di waktu itu Muaz terdiam dan Nabi mengatakan, "Padahal sudah cukup bagimu membaca akan surah Was-Sama'i Wat-Tariq dan juga Wasyamsi Wadduhaha dan surat-surat yang lain yang semisal dengannya." Jadi nak ceritakan apa? Ketika solat maghrib ini lebih baik kita baca surah-surah yang pendek kan, sebab kalau baca surah Baqarah, lepas tu baca surah Nisa,
orang-orang tua di belakang tu sakit pinggang lah. Kan. Jadi ada hadis Nabi SAW berkaitan dengan surah ini. Nabi kata bacalah. Dan sebab tu kalau kita lihatkan di tempat kita suka baca surah At-Tariq ini ketika mana waktu maghrib kan. Dia selesa, kemudian tak panjang kan, santai. Jadi Nabi katakan bacalah surah At-Tariq wa Syamsi wa Duhaha atau yang seumpamanya semisal dengannya daripada surah Juz'u Amma itu. Yang kita katakan pendek, boleh kita hayati kan, dan tidaklah menjadi keberatan kepada orang yang di belakang kita. Ini adalah merupakan satu contoh yang dapat kita lihat mengait dengan surah At-Tariq ini. Jadi Nabi sebut dalam hadis Bukit Baginda tentang surah At-Tariq ini elok dibacalah, khususnya di waktu maghrib. Baik, kita akan baca 10 ayat dulu tentang surah At-Tariq ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق مما إن دافق يخرج من بين صلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر وما له من قوة ولا ناصر. Sadaqallahul Azim. Daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-10 ya. Baik, terjemahannya. Demi langit yang datang pada malam hari, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Iaitu bintang yang bercahaya, yang menembusi. Maka tidak ada satu jiwa pun dia melainkan ada penjaganya. Yang ini pada diri manusia itu ada penjaganya. Maka hendaklah manusia memperhatikan daripada apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar yang keluar di antara tulang sulbi lelaki dan tulang dada perempuan. Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar berkuasa untuk mengembalikan manusia itu hidup sesudah matinya. Maka pada hari ditampakkan segala rahsia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu satu kekuatan pun, dan tidak ada pula yang menolong. Itu ayat kalau kita lihatkan yang pertama sampai ayat yang ke-10 ya. Jadi kalau kita lihatkan surah At-Tariq ini adalah merupakan satu surah yang Allah Ta'ala turunkan di Mekah untuk memperjelaskan tentang akidah ya. Dan Allah bersumpah dengan was-sama'i wat-tariq, demi malam, demi langit yang datang pada malam hari. Jadi kalau kita lihatkan apa saja yang datang pada malam hari itu sebenarnya dinamakan At-Tariq. Benda yang dikatakan benda yang mengetuk atau benda yang kita katakan hatta dalam bahasa Arab kalau kita lihatkan tariq ini juga bermaksud jalan ya, jalan yang orang berjalan padanya, yang kita katakan kita kaki kita tu memijak-mijak jalan itu kan. Jadi itu dinamakan taraq yatruku lah kan. Jadi kalau kita lihatkan Tariq ini adalah sesuatu yang datang waktu malam. Dan apa yang disebutkan oleh Imam Jalaluddin Al-Suyuti, dia menyatakan minhun nujum litulaiha lailan. Maksudnya bila dikatakan waktu malam hari itu, yang paling dikendaki oleh manusia di zaman itu adalah penunjuk jalan lah. Jalan dan penunjuk jalan. Jadi penunjuk jalan tu pada malam hari adalah bintang. Jadi di situ dikaitkan kataan Tariq itu dengan bintang lah. Sebab pada malam hari bila manusia nak berjalan, waktu tu tak ada kompas, tak ada sesuatu yang menunjukkan, maka bintang lah yang menjadi penunjuk jalan untuk kita berjalan. Jadi Allah bersumpah dengan bintang. Allah juga bersumpah dengan matahari, bulan. Allah bersumpah dengan Tursina, Allah bersumpah dengan tin, zaitun dan sebagainya. Ini kita namakan sebagai sumpah Allah Ta'ala di atas makhluknya untuk menunjukkan kebesaran dia. Ya, sebab kalau kita lihat ayat-ayat Allah Ta'ala ni, dia ada ayat-ayat yang makru'ah, dia ada ayat-ayat yang manzurah. Ayat makru'ah ni ayat yang kita baca dalam Quran lah. Tetapi ada ayat yang manzurah yang kita tengok, yang kita lihat. Iaitulah tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala di ufuk-ufuk langit. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahu annahu al-haq. Dalam surah Fussilat Allah menyatakan Allah menzahirkan akan tanda-tanda kebesarannya di ufuk-ufuk langit.
di ufuk-ufuk langit dan juga pada diri kamu sehingga nyatanya kebenaran apa yang disebutkan dalam Quran. Jadi ada ayat yang kita baca. Okey, betul. Ada ayat yang kita tengok. Memang wujud, memang nampak memang wujud kan? fizikalnya, Awannya, bintangnya, matahari, bulan, langit, bumi, kan? Lautan, gunung ganang. Ini semua nak menunjukkan kebesaran Allah. Ya, nak menunjukkan kebesaran Allah Taala. Dan Allah menyatakan was-sama'i wat-tariq, demi langit yang datang pada malam harinya, iaitulah yang dikatakan sesuatu yang mula-mula Allah tak sebut lagi, kemudian Allah Taala tanya, wa ma adraka mat-tariq, apakah kamu tahu perkara yang datang pada malam hari itu? Nak menunjukkan apa ni? Nak menunjukkan bahawa Allah nak mengajar kita. Jadi di sini nak menunjukkan kelemahan manusia daripada sudut pengetahuannya, dia tidak sempurna melainkan apa yang Allah Taala ajar kepada dia, ya. Jadi kita tak tahu, jangan kata kita tahu semua benda, ya. Jangan kata kita ni alim semua benda, tak, ya. Kita ada benda kita tahu, ada benda kita tak tahu. Betul. Kan? Dan bila benda yang kita tahu, kita kongsikan, kita ajar untuk orang pun tahu perkara itu. Dan benda yang tak tahu, kita belajar. Betul. Dan pembelajaran ni kalau kita lihatkan, dia bukan terhad waktu zaman persekolahan saja, kan, tetapi dia adalah proses sepanjang umur hidup kita, sepanjang hayat kita, terus menerus, kan. Ya, dah habis nifty pun, kita ada nifty kehidupan. Kan, kita ada banyak benda lagi yang kita kena belajar, kan. Sebab kadang-kadang ada benda kita boleh belajar dalam kelas, ada benda kadang-kadang kita boleh belajar dengan guru, tapi kadang-kadang ada benda yang kita kena alami perkara tu. Pengalaman. Betul. Baru kita tahu benda tu, oh begini keadaannya. Jadi bila ada pengalaman, bila kita tahu perkara itu demikian, barulah kita belajar. Itulah proses manusia. Betul. Yang mana dalam ayat ini Allah menyatakan, wa ma adraka mat-tariq, apakah kamu tahu apa yang datang pada malam hari itu? Barulah Allah Ta'ala menjelaskan an-najmu saqib. Barulah Allah Ta'ala menyebutkan kat situ, itulah bintang. Kan, bintang yang saqib ini maksudnya yang cahayanya terlalu kuat. Cahayanya terlalu kuat, ya. Jadi kalau kita lihatkan, sebenarnya perkara ini adalah merupakan satu perkara yang Allah nak menunjukkan kepentingan bintang-bintang tu, ya, bahawa setiap bintang itu dia ada cahaya. Betul. Kan, maksudnya yang kita nampak di langit waktu malam hari, bintang-bintang tu kalau kita lihat dari daripada tidak, dia ada cahaya sendiri. Kalau bulan tu cerminan daripada matahari. Tapi kalau bintang tu dia memang ada cahaya sendiri. Dan cuba bayangkan, bintang-bintang ni dia ada planet dia sendiri. Macam matahari, dia ada planet dia. Dan kita punya galaksi namanya Bima Sakti. Bima Sakti, betul. Kan, kemudian kita di sebelahnya tu ada satu lagi bintang. Ada galaksinya Andromeda. Bayangkan, itu baru 2 bintang. Yang beribu-ribu ni. Kalau kita tengok pada malam hari, ada beratus, beribu bintang yang padanya itu ada planet-planet dia, dan setiap itu ada galaksinya. Masya-Allah. Bayangkan. Maksudnya besarlah, maksudnya terlalu besar. Terlalu besar. Kita tak dapat nak nak mengira pun. Dan kata setengah daripada ahli falak Islam, sebenarnya yang kita nampak tu masih lagi dalam lingkungan langit pertama. Allahu Akbar. Dalam lingkungan langit pertama. Lapisan lagi. Ada lapisan lagi. Yang di hujung kita kata langit pertama tu dia ada luhung hitam, yang kita katakan black hole tu, kan, yang mana itu ada sempadan untuk pergi ke langit yang kedua. Dan ada lagi lapisan-lapisan lain, langit sampai ke 7 lapisan. Maksudnya terlalu besar. Kita nak tengok planet sebelah kita pun marih pun, kita tak ada ilmu pengetahuan. Kan? Bayangkan Allah nak membawa kita berfikir dengan bintang-bintang yang banyak di luar sana. Di angkasa lepas sana. Kita berbalik tadi, kan, kalau kita tengok ayat ini pun kita nampak bukti dia pun dah rasa Allahu Akbar, kebesaran Allah itu, kan, Doktor. Jadi kalau kita tengok, melihat langit, kita melihat bintang tu saja, kita rasa terlalu kecil lah kita ni. Betul. Kan, terlalu kecil kita ni. Jadi di situlah Allah nak bawa kita ni berfikir tentang bintang-bintang. Dan kalau kita lihat benda ni, Allah Ta'ala sebut 1400 tahun yang lepas, turunnya wahyu ni ketika Nabi SAW tu 1400 tahun yang lepas lah.
Tapi sampai hari ni pengkajian tentang bintang ni tak habis-habis ilmu dia. Allah. Tak habis-habis Masih ilmu. lagi. Masih lagi. Dapat lagi. Ya. Banyak lagi. Banyak lagi Maksudnya betul lah bila Allah tanya tu wa ma adraka mat tariq. Kamu tahu tak apa benda yang dikatakan at-tariq itu kan? Dalam Al-Quran kita simple je, kita tak nampak benda tu kan. Allah kata itulah bintang kan. An-najmus saqib, iaitu bintang yang bercahaya kan. Yang menerangkan malam. Okeylah kita nampak macam tu. Tapi sebenarnya pengkajian tentang bintang tu sampai hari ni tak selesai lagi. Tak selesai lagi. Tak habis lagi. Lagi dapat penemuan lagi banyak lagi tu. Betul. Wow. Macam dulu kan, bila kita cerita tentang matahari kan, kita kata dulu kita belajar sains semua planet ni mengelilingi matahari kan. Tapi bila mana dalam Quran kata wasyamsu tajri li mustaqarril laha, matahari tu bergerak, matahari berjalan. Dia ada paksi dia sendiri. Jadi macam kontradik lah dengan sains kan. Tapi bila akhir-akhir ni, bila kita dah ada alat cerapan yang lebih canggih, ada para saintis yang memang mencerap matahari, memang matahari bergerak. Dulu kita belajar kan, sains kita kata bumi keliling matahari kan. Sebenarnya tidak, semua memanglah keliling matahari, tapi matahari itu sendiri bergerak dengan paksinya. Jadi bila dibuat penelitian baru kita jumpa, sedangkan benda tu Allah sebut lama dah. Betul. Nak ceritakan bahawa ilmu tu tak habis lah. Betul. Ilmu tentang matahari, bulan, bintang, tentang perkara-perkara yang kita namakan sebagai jasad samawi ni tak habis-habis sampai hari ni. Jadi kita rasa macam kita tahu Allah dah bagi jawapan An-Najmus Saqib, tapi hakikatnya hanya Allah Ta'ala saja yang tahu kedalaman ilmunya. Sebab itulah Allah tanya kita kan. Allah tanya, kamu tahu tak? Tahu tak? Tapi kita rasa kita dah tahu. Macam lah dah tahu, tapi sebenarnya tak tahu lagi. Ada lagi. Jadi itu benda yang kita kena faham Jadi bila kita interaksi dengan tadabbur ni, kita nampak sebenarnya Allah bagi tahu kat kita ni benda yang patut kita tahu je. Ya. Sedangkan ada banyak lagi benda yang kita tak tahu. Kan banyak lagi benda kita dan mungkin ada hikmah kan, kalau kita tahu pun kita tak boleh berfikir lagi. Tak boleh. Otak kita otak kita terhad lah kan. Tapi nak ceritakan di sini Allah nak pimpin kita dengan pengetahuan Allah nak pimpin kita supaya kita diselamat dunia akhirat, dan supaya kita ni ada setengah ulama mengatakan benda yang kita nampak kat dunia ni sebagai dalil supaya janganlah sangat terkejut nanti ke akhirat. Sebab nanti bila kita masuk syurga, semua benda yang kita nak Allah Ta'ala akan bagi. Di antaranya benda-benda macam ni lah. Kita mungkin ada di antara manusia ni yang akan berkata dengan Allah, ya Allah, aku nak pergi ke planet sekian, aku nak pergi ke bintang sekian, mengikut dia punya pengetahuan dia. Allah akan bagi. Jadi di situlah menunjukkan pengetahuan itu bersambung lagi, walaupun dah masuk syurga, dunia ke akhirat. Walaupun dah masuk syurga, walaupun kita dah mengalami satu keadaan dibebaskan daripada taklif, tapi ilmu pengetahuan itu akan terus menerus berjalan. Ilmu pengetahuan tentang ketuhanan, tentang alam yang Allah jadikan, makhluk-makhluk dia. Ini satu benda yang kita katakan proses yang sangat besar sebenarnya, proses yang sangat panjang perjalanannya. Jadi nampak simple. Allah tanya, wa ma adraka mat tariq, apakah yang kamu tahu tentang perkara yang datang waktu malam? An-najmus saqib, iaitu bintang yang bercahaya, dia punya cahayanya, sinarnya. Baik, dalam hal ini kalau kita melihat pandangan daripada setengah daripada para ulama, daripada dinukilkan daripada Ibn Abbas contohnya, bahawa yang dikatakan cahaya yang terang itu, apa yang dimaksudkan cahaya yang terang itu ialah cahaya yang dapat dengannya itu menghalang syaitan-syaitan ini daripada memasuki akan bumi ini. Maksudnya dia adalah merupakan tempat rejam atau bahan rejaman untuk syaitan-syaitan yang cuba mencuri rahsia-rahsia ketuhanan di alam malakut, di alam ketuhanan. Sebab semua takdir, semua kita katakan apa, rahsia-rahsia kemanusiaan ni, perkara yang hidup ni, makhluk di atas muka bumi ni, Allah letakkan kat Lauh Mahfuz. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaitan ini dia boleh masuk ke kawasan tersebut dan dia boleh ambil maklumat-maklumat tersebut, dan kemudiannya mereka ini akan membawa maklumat tersebut dibagi kepada tukang-tukang sihir di bumi.
Tetapi selepas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu-pintu langit ditutup, dan begitu juga di alam malakut tidak boleh untuk mereka itu masuk, kan, untuk mengambil maklumat tersebut. Cuma mereka ini hanya boleh mendengar-dengar perkataan perbualan malaikat di tepi-tepi langit saja. Sebab dulu ahli sihir dulu, mereka ni seolah dia mengetahui masa yang akan datang. Sebenarnya dia tak tahu pun. Dia hanya dibisikkan oleh iblis-iblis ni, syaitan-syaitan ni, yang mengambil atau yang mencuri maklumat di langit. Jadi di antara bahan rejaman untuk tak bagi syaitan ni nak masuk ke alam malakut itu, untuk ambil rahsia-rahsia perbendaraan di Lauh Mahfuz itu adalah ni bintang-bintang yang Allah Ta'ala ciptakan. Kan? Pagar kita, pagar kita. Kan? Dalam bulan di pagar bintang. Betul. Lirik tu kan. Sebab dalam surah Al-Muluk kan, yang dikatakan rujuman lisyayatin. Kan, masabih itu Allah Ta'ala jadikan bintang-bintang itu rujuman lisyayatin, untuk merejam akan bintang-bintang. Siapa tahu ada hikmah Allah jadikan bintang, bulan. Betul. Siapa tahu kan. Jadi kalau kita nak tengok, ada juga kalau kita baca dalam ilmu-ilmu hikmah orang Melayu dulu, dia kata kalau bulan di pagar bintang tu, maksudnya ialah negara akan aman. Maksudnya bulan di pagar bintang. Maksud bila ada bulan ada bintang. Kan? Tapi kalau bulan saja, bintang tak ada, itu maksud dia apa? Maksudnya pemerintah yang tidak dapat dukungan daripada rakyat. Falsafah orang dulu kan, ahli hikmah macam tu. Sama juga kalau bulan tak nampak, tinggal bintang saja, dan bukan untuk hujan. Kadang-kadang hujan kita memang tak nampak semula kan. Kadang-kadang kita nampak tu malam tu, ada petanda yang macam tu, bulannya tak ada kan, nampak bintang saja. Itu maksudnya rakyat memerlukan pimpinan daripada pemimpin yang adil. Itu ada dia punya falsafahnya kat situ kan. Jadi sebab tu dia kata bulan di pagar bintang tu memang itu kira kenalah, maksudnya pemimpinnya adil dan rakyatnya pun menyokong. Jadi ini di antara falsafah lah kalau kita baca dalam kitab-kitab hikmah orang Melayu dulu. Jadi itu di antara perkaranya lah, kita dapat tengok kat situ. Baik. Jadi Allah menyatakan, iaitulah dikatakan an-najmus saqib, iaitu bintang yang cahayanya itu menembus. Maksudnya sebagaimana kita sebutkan tadi, iaitu untuk membakar syaitan-syaitan, sebagaimana riwayat daripada Ikrimah dan juga Ibn Abbas, sebagaimana dinukilkan oleh Ibn Kathir dalam tafsir dia. Baik, kemudian Allah berfirman lagi, inna kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Allah menyatakan, dan tidak ada satu jiwa pun melainkan ada yang menjaga dia. Melainkan ada yang kita katakan ditugaskan Allah Ta'ala untuk melindungi dia daripada segala perkara. Ada malaikat. Jadi maha kasih sayangnya Allah dengan kita ni. Bila Allah jadikan kita, Allah jadikan malaikat ni untuk jaga zahir kita ni. Ada riwayat daripada Sayyidina Uthman mengatakan ada 20 malaikat yang memang menjaga kita waktu pagi, dan kemudian nanti akan ada 20 malaikat lagi akan jaga kita waktu petang. Itu yang zahir. Belum lagi malaikat yang Allah datangkan untuk masukkan hidayah dalam hati. Betul. Allah menyatakan dalam Quran contohnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan Allah ilhamkan kepada manusia itu dua jalan, iaitu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Beruntunglah manusia-manusia yang memilih jalan ketakwaan, dan rugilah bagi mereka yang mengikut jalan-jalan kefasikan. Nampak? Itu malaikat yang Allah Ta'ala utuskan kepada kita untuk memberitahu tentang hidayah. Jadi ini satu perkara yang kita kena lihat, yang sebenarnya pada kita ni ada malaikat-malaikatnya. Dan perkara ini dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd, dalam ayat yang ke-11 Allah mengatakan, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya, dan mereka lah yang menjaganya atas perintah Allah. Jadi kita ada malaikat yang menjaga. Baik, kemudian kita tengok pada ayat yang kelima, Allah menyatakan falyanzuril insanu mimma khuliq, dan hendaklah manusia itu memperhatikan daripada apa diciptakan. Maksudnya kita lepas melihat langit,
Lepas tengok bintang, Jangan tengok saja kan? jangan tengok saja, kena tengok dekat diri kita. Kan? Kenapa Allah buat? Kenapa benda ni Allah Ta'ala ciptakan? Dan kemudian kena tengoklah bandingan cipta Allah yang maha besar tu dengan ciptaan kita yang terlalu kecil dan daif ni. Allah. Tapi egonya besar. Allah. Kan egonya besar, dia punya kepalanya besar kan. Cita-citanya pun besar juga. Betul. Kan. Alhamdulillah lah. Manusia itu dia ada begitu. Jadi ini satu benda yang Allah Ta'ala suruh kita ingatkan tentang hal kita itu supaya dapat kita itu berfikir. Sebab apa pun yang ada dalam Quran tujuannya adalah untuk mengenalkan kita kepada Allah. Betul. Untuk kita mengenal kepada diri kita, untuk kita berjalan di atas agama, untuk kita itu untuk kita beramal dengan agama dan berjaya di akhirat nanti. Jadi itulah sebenarnya dalam Al-Quran tu, nak kenalkan Allah. Apapun Allah. Jadi kerana itu kita dikenalkan dengan perkara itu melalui apa yang Allah nak ajar kepada kita melalui Quran ini. Jadi Allah kata, hendaklah kamu lihat daripada apa kamu diciptakan. Khuliqa mim ma'in dafiq. Dan kemudian dikatakan bahawa Allah menjelaskan kepada kita, diciptakan kita itu daripada air yang memancar. Daripada air mani, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, yang mana dia keluar di antara tulang sulbi dan juga tulang dada. Maksud tulang sulbi lelaki daripada belakang dan juga tulang dada perempuan daripada wanita itu. Maka ini adalah merupakan sesuatu yang kita katakan ada unsur kita punya ijaz ilmi, maksudnya saintifik. Jadi kejadian manusia. Allah Ta'ala mengajar kepada kita tentang sains biologi, macam mana manusia itu hidup kan. Sel-sel manusia. Dan tadi Allah Ta'ala ceritakan tentang ilmu langit, ilmu bintang. Kan? Ini Allah Ta'ala ceritakan tentang ilmu kemanusiaan pula pada kita. Kan? Jadi inilah satu perkara yang perlu kita ingatkan, bahawa kita ni Allah Ta'ala jadikan daripada air mani yang keadaannya itu kalau kita tengokkan hina. Maksudnya sesuatu yang tak ada apa-apa, tetapi Allah Ta'ala muliakan kita. Allah muliakan kita, yang dengannya itu kita itu diberikan pemikiran, akal, dan diberikan kepada kita hidayah untuk kita meneruskan kehidupan. Jadi ini satu benda yang kita kena insaf lah. Kita kena insaf bahawa sesungguhnya kita ini akan satu ketika nanti dimatikan juga. Dan seterusnya pada ayat ke-8 Allah mengatakan innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kuasa untuk mengembalikannya. Maksudnya selepas diciptakan kita, dilahirkan kita, dibesarkan kita, didewasakan kita, diberikan akal, sehingga kan akhirnya kita memiliki apa yang kita miliki dan semuanya dipertanggungjawab pada kita, maka di waktu itu Allah mengatakan innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa untuk mengembalikan kita. Dalam hal ini kata para ulama, maksudnya selepas mana kita itu dihidupkan, kita akan dimatikan, dan kemudiannya kita akan dibangkitkan nanti di hari akhirat untuk kita itu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita dipertanggungjawabkan di atas apa yang kita lakukan. Betul. Ya Allah, kan? Daripada Allah jadikan kita, macam mana Allah mematikan kita, dan kenapa Allah tanya kita, adakah kamu memikirkan tentang kejadian-kejadian Allah jadikan itu? Betul. Kan? Dan Allah, waktu itulah Allah mengatakan pada ayat 9, yauma tublas sarair, dan pada hari ditampakkan segala rahsia. Maksudnya kalau kita tengok bandingan tadi, ya rahsia kita satu bab, benda yang ditanggungjawabkan kita satu bab. Tapi yang kita tengok kita tengok bulan, bintang tadi, langit itu, benda itu ada rahsia dia. Dan di waktu itu juga Allah akan bentangkan kepada kita. Kan, maksudnya semua rahsia daripada diri kita sampai apa yang kita lihat, pengalaman kita, benda yang kita lalui dalam hidup, semuanya Allah Ta'ala akan jelaskan, akan tampakkan. Tengok awal pun cukup lah, macam mana berterapung ni kan. Betul. Yang besar kan? Kalau kita tengok kan awan, kemudian hujan Allah turunkan, kan? Tak habis-habis kan? Tak habis-habis. Kan? Allah turunkan serentak elok shower dia kan. Ada dia punya rezekinya untuk binatang-binatang, untuk minuman, pokok-pokok tumbuhan dan sebagainya. Ini semua satu benda kalau kita berfikir dengan hati kita, dengan akal kita yang kita katakan mengkaji, kita akan nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di waktu tu kita
akan dibukakan seluruh rahsia ini, ya. Seluruh rahsia ini akan dibukakan, ya. Dan Allah menyatakan pada ayat 10, fama lahu min quwwatin wala nasir, ya. Dan pada hari itu tidak ada seorang pun yang akan mendapat satu kekuatan dan tidak ada baginya itu penolong. Ya. Yakni bagi manusia itu kelak pada hari kiamat tidak ada satu kekuatan pun, min quwwatin wala nasir, dan juga penolong selain daripada Allah. Ya. Ya. Jadi sinilah kita dapat melihat betapa kita sangat memerlukan Allah SWT, Tuhan. Sebab tu hari ini kita kena banyak beramal. Kerana nanti di hari akhirat tak ada apa lagi yang dapat membantu kita melainkan amal kita yang diredai dan diterima oleh Allah. Sebab tu kita kena sedarlah bahawa walaupun Allah bagi kita ni harta benda, Allah Ta'ala bagi kita ni kejayaan, pangkat, kedudukan, tapi hakikatnya nanti yang akan bermanfaat untuk kita adalah amal kita, ya, dan hati kita kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi Allah menyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tersebut tidak ada kemanfaatan anak pinak, harta benda, melainkan hati yang selamat sejahtera untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan kemudian kita tengok lagi. Kalau boleh kita habiskan surah ni. Kemudian pada ayat yang ke-11 Allah mengatakan was-samaa'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil haz innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famakhilil kafirina amhilhum ruwaida. Allah menyatakan dan demi langit yang mengandungi hujan dan bumi yang punya tumbuh-tumbuhan, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara hak dan batil, dan janganlah sekali-kali bukanlah dia bersenda gurau, sesungguhnya orang kafir itu merancanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya, dan aku pun membuat rencana itu dengan sebenar-benarnya. Kerana itu berikanlah tangguh kepada orang kafir itu, iaitu berilah tangguh kepada mereka akan sesuatu yang sebentar masanya. Jadi kalau kita lihat kan di sini Allah nak ulang balik tentang ilmu berkaitan dengan alam ini. Allah menyatakan was-samaa'i dzatir raj'. Tentang langit itu sebenarnya bukan setakat Allah Ta'ala letakkan bintang padanya, kan, Allah dirikan bukan malam siang saja, tapi dia ada macam Syafiq kata tadi, ada awan, kan. Kalau kita mengaji awan ni, ingat waktu kita belajar waktu sains sekolah kita 3 tu, kan, ada nama-nama dia, kan. Allah maha susah lah kita nak hafal, kan, jenis awan tu, kan. Cumulus lah, apa benda lah, tak ingat dah, kan. Jadi kalau kita lihat waktu tu memang Allah Ta'ala ciptakan langit ni yang mengandung hujan, yang mana hujan itu menurunkan rahmat dan ianya ada rezeki bagi hamba-hambanya, yang mana kalau kita lihatkan itu adalah merupakan sebenarnya doa juga daripada makhluk Allah, daripada binatang-binatang yang dalam riwayat mengatakan kalau tak kerana binatang, kalau kerana dosa manusia itu Allah takkan turunkan hujan, tetapi sebab binatang terperlukan air, dia perlukan minuman, Allah turunkan akan hujan kepada mereka, ya. Jadi di situ sebenarnya nak ceritakan tentang apa? Tentang kebesaran Allah Ta'ala, ya. Begitu juga wal ardi dzatis sad, dan bumi Allah tumbuhkan dengan tumbuhan-tumbuhan yang dengannya itu kalau kita lihatkan Allah nak menunjukkan kepada kita rezeki itu daripada Allah, ya. Betul. Kalau tak ada air, tak ada makanan, apa jadi kat kita? Kan. Jadi simbolik hujan tu air, ya. Betul. Tumbuhan daripada bumi itu makanan. Betul. Kalau tak ada air, tak ada makanan, apa jadi kat kita? Ya. Memang kita akan menderita. Jadi ini satu benda yang dapat kita fahamkan. Jadi cuba bayangkan sahabat-sahabat kita kat Gaza yang diputuskan air, makanan, ubat-ubatan, kan? Macam mana keadaan mereka tu? Manusia ni boleh bertahan tanpa air pun 7 hari dah maksimum dah, ya. Kalau 10 hari tak ada air tu boleh menyebabkan kematian, ya. Kita akan jadi dehydration dan sebagainya, itu akan menyebabkan kerosakan dan kemusnahan kepada kita. Jadi Allah telah menunjukkan perkara itu, dan Allah menjelaskan innahu laqaulun faslun, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan di antara hak dan yang batil. Dia memang fasil, memang menjelaskan yang mana hak dan mana batil. Sebab tu kalau kita nak mencari jalan kebenaran, maka rujuklah Al-Quran. Dan Allah mengatakan wa ma huwa bil haz, dan janganlah kamu itu bersenda gurau dengan Al-Quran itu, sedangkan Al-Quran itu benar. Ini kepada orang kafir lah. Ini orang kafir, dia mendustakan Quran, dan juga mereka mengatakan ini adalah senda gurau, sesuatu yang tak boleh dipercaya, dan mereka itu menghalangi manusia daripada mengikuti jalan kebenaran, ya. Maka di waktu itu dikatakan innahum yakiduna kaida, sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya,
untuk mereka itu menggagalkan agama dan menggagalkan akan misi Nabi SAW untuk menyebarluaskan Al-Quran. Ya, tapi Allah menyatakan bahawa sesungguhnya Allah lah yang lebih merencanakan perkara itu. Ya, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Dan aku pun membuat rencana dengan sebenar-benarnya. Ya. Kan, maksudnya macam mana pun mereka nak memusnahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ni, mereka tidak akan berjaya, kan? Walaupun dengan berbagai cara sekalipun, ya. Jadi kemudiannya Allah menyatakan famahilil kafirin amhilhum waidah. Dan di waktu itu, atau kerana itu, boleh tangguh kepada orang kafir itu dengan tangguhan yang dikatakan masa yang sebentar untuk mereka itu hidup di atas muka bumi. Sebelum nanti mereka mati, mereka akan nampak azab yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran itu bukan main-main. Itu adalah satu kebenaran, ya. Jadi ini adalah merupakan akhir daripada surah At-Tariq yang menjelaskan bahawa orang kafir ni memang tak yakin dengan Quran, dia suka bermain dengan Quran, tapi bila dia mati, dia meninggal dunia, perkara itu sebenarnya bukan main-main. Itu adalah merupakan satu kenyataan, dan iktibarnya pada kita hendaklah kita bersedia sebelum datangnya kematian itu kepada kita. InsyaAllah. Itu dia kan, kehebatannya bila Allah memberikan firman Allah di situ, kita faham, kita ambil sebagai satu pedoman untuk hidup kita, kan doktor, supaya jadikan panduan itu yang sentiasa kekal dan ingat sampai bila-bila dan teruskan, kita jangan tangguh-tangguh lagi. Betul. Dah rasa di situ, kita tambah lagi nilai hidup kita ni untuk kenal Allah, dan semoga apa yang kita faham itu dapat membimbing kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doktor, terima kasih banyak-banyak doktor atas perkongsian pada kali ini menerusi tadabbur kita surah At-Tariq. Kita akan sambung lagi insya-Allah pada minggu depan pula. Kita akan buka surah Al-A'la pula. Okey, kita boleh sama-sama dengar dan hayati sama-sama lagi. Doktor, terima kasih banyak. Jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang terus ikuti Bola Bicara menerusi rancangan tadabbur, dan anda boleh lagi tonton dan juga fahamkan lagi menerusi perkongsian ini menerusi di dalam platform media sosial kita di YouTube, di Facebook IKIM. Like, comment, share dan follow rapat-rapat untuk dapatkan lagi manfaat di situ insya-Allah. Okey, dan kekal bersama IKIM sebab ada lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Negeri Sembilan 102.7. Hai Lina, kenapa tak pakai sarung tangan untuk ambil makanan kucing tu? Kita tak tahu bahan mentah apa yang digunakan tu. Alah, ibu ni makanan kucing jenama Power Cat keluaran Adabi. Wah, Power Cat, produk keluaran Adabi. Ya ibu, semua bahan mentah adalah dari sumber halal Thaiban yang dijamin oleh Adabi. Power Cat juga berkhasiat si oyen selera makan, jarang sakit dan najisnya tak berbau sangat. Tiada pengawet, tiada pewarna dan tiada tambahan garam. Alhamdulillah ada Power Cat untuk nasi oyen. Power Cat, kucing sihat dan gembira. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertaluk kepada terma dan syarat. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Mencari produk usahawan desa, persembahan nasyid dan kebudayaan, sukan serta pelbagai lagi aktiviti menarik. Jom kita ke Karnival Usahawan Desa KUD pada 22 hingga 26 November 2023 di Anjung Floria Putrajaya.
dari 10 pagi hingga 10 malam. Masuk adalah percuma. Tunggu apa lagi? Kita gegarkan KUD Putrajaya. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام